Memang betul, di zaman sekarang gadget memang sudah sebati dalam kehidupan kita sehari-hari kerana ianya boleh digunakan untuk mengisi masa lapang yang ada. Tapi itulah, sekiranya ianya digunakan secara berlebihan, ianya akan mendatangkan kesan negatif dalam kehidupan kita sehari-hari. Mana tidaknya, sebagai contoh sahaja, katakan berjumpa, tapi sudah sampai di sini, masing-masing sibuk dengan gadgetnya. Minggu depan, apa plan kamu? Minggu depan. Dia belum ada apa-apa plan. Aku pun main game lah saja. Tak ada apa-apa je akan dibuat. Kau di macam mana minggu depan? Samalah. Pun aku tak ada apa-apa plan. Bah, macam tu aku ada plan untuk kita ni semua. Apa dah? Aku ada plan kita ni akan melawat ke tempat-tempat menarik yang ada di Brunei Darussalam untuk kamu anik lari dari kesibukan gadget. Dari tadi menaip, main telefon, macam-macam. Okey? Anita masanya untuk kita ni sama-sama lari dari kesibukan gadget. Bila tu Faiz? Aku plan hari Isnin minggu depan kita ni ke Temburong dululah. Mun hari Isnin, Nauda sama Wafikan dah dapat tu. Kami ada kelas. Hari Isnin saja tu Hari lain kamu okey kan? Kalau hari lain kami okey pulang lagi pun ada job plan kena buat apa-apa. Bah, hari lain aku akan bawa kamu ke daerah-daerah lain. Tapi gadget mesti disimpan dulu. Okey? Supaya kita ni dapat meluangkan masa bersama. Boleh? Okey. Bah, minggu depan kita jumpa. Bah. Baik, sekarang kita sudah pun berada di daerah Temburong. Macam mana tadi perjalanan kemarin? Okey? Okey. Alhamdulillah. Untuk pengetahuan Auda, daerah Temburong mempunyai khazanah hutan hujan tropika yang menjadi salah satu ekopelancongan di negara Brunei Darussalam. Ada satu soalan. Kamu tahu ke Indah kalau daerah Temburong ini juga dikenali sebagai green jewel ataupun permata hijau? Lain kali gunakan gadget atau untuk mengenal jua negara kita ni. Bukannya kan main game saja. Okey, sebelum kita ni kan melawat tempat-tempat lain, apa kata kita ni melihat barang-barang apa yang ada berjual di Tamu Pekan Bangar Temburong. Mari. Daerah Temburong adalah salah satu destinasi pelancongan yang unik dan tarikan kepada pelancong-pelancong dalam dan luar negara. Ia juga digelar sebagai permata hijau bagi negara Brunei Darussalam dengan keindahan flora dan faunanya. Kedatangan pelancong-pelancong ke daerah Temburong sama ada untuk beriadah bersama keluarga atau teman-teman setentunya akan dapat memberikan peluang kepada rakyat dan penduduk untuk menyediakan perkhidmatan-perkhidmatan yang bersesuaian dengan menghasilkan produk-produk pelancongan dan pastinya para pelancong dan pencinta alam kagum dengan keindahan alam semula jadi. Kita ni sudah pun sampai di Tamu Pekan Bangar Temburong. Jadi apaan kamu balik ni di sini Ana? Mama pepasan wajib Temburong. Abang ni kirim telur masinnya. Telur masin ada tu karang. Sekarang kita balik di sana. Kalau Wafi apa Wafi? Kan di balik sini Ana. Ini berkirim nasi buffet udang galah. Bercakap mengenai dengan udang galah. Sekarang kita ni akan melawat tempat memancing di daerah Temburong. Tapi sebelum itu, mari kita ni membalik di sini Ana. Okey? Kampung Blais dan Buda-Buda terletak di Mukim Bokok dan terletak 3 km dari Jabatan Imigresen Brunei. Sekarang
sekarang kami berada di salah sebuah homestay yang terdapat di daerah Temburong. Dan jangan risau bagi anda yang datang di sini untuk bermalam kerana di sini terdapat banyak homestay dan juga pondok-pondok memancing. Dan untuk malam ini, kami akan bermalam di salah sebuah homestay iaitu Sulap Udanggala Homestay. Mari kita berehat dulu. Di pondok ini kami menikmati nasi upih udang galah Temburong kerana kelazatannya rugi rasanya jika berkunjung ke Temburong tidak mencuba memakan nasi upih ini. Kampung ini telah mendapat 3 projek utama yang telah dimasukkan ke dalam Peraduan Anugerah Kampung Cemerlang 2006-2007 iaitu Taman Warisan, Pondok Memancing dan Riadah dan merentas Banjaran Bukit Luba ianya menjadikan tempat ini suatu tempat kedamaian. Sambil-sambil memancing, kami juga berkesempatan untuk membakar ayam, udang dan sebagainya. Siapa marinatannya? Ni, makan je udang galah yang kita ni kail tadi Nyaman usulnya. Siapa masaknya? Siapa? Buat dia tahu. Si Dika lah. Nyaman usulnya udang galahannya. Makan. Itu namanya udang galah masak sambal. Mesti cuba, nyaman tu. Syok je Temburongan ya. So lepas ni ke mana lagi kita ni? Lepas ni ke daerah-daerah lain. Ikut kamu lagi ni ya. Ikut Jangan kamu jarak. Makan ni dan lagi. Teknologi hari ini semakin canggih dan menyebabkan kita lebih banyak meluangkan masa bersama dengan gadget berbanding dengan orang-orang yang tersayang. Kalau sebelum ini kami berada di daerah Temburong yang kaya dengan khazanah hutannya yang hijau, kali ini kami berada di daerah Belait yang kaya dengan hasil buminya iaitu minyak dan gas. Dan sekarang kami berada di Tudong Saji, salah satu tempat yang menarik di daerah Belait. Lakas tak kita jalan-jalan di sini? Lanjut tah. Jom. Sebelum pergi ke daerah Belait ini, kami sempat mencari-cari tempat-tempat yang menarik di sini melalui internet. Salah satu yang menarik perhatian kami adalah tempat bermain bowling. Sangat mudah. Dengan dunia di hujung jari ini, klik sahaja pelbagai info yang boleh kami dapatkan. Pelbagai cara sebetulnya untuk kita lari dari kesibukan gadget. Antaranya dengan melakukan aktiviti-aktiviti riadah, melawat ke tempat-tempat menarik dan sebagainya. Tapi ingat, gadget kena ketepikan terlebih dahulu untuk kita menikmati masa yang ada sepenuhnya. Mungkin salah satu aktiviti yang boleh anda lakukan dengan bermain bowling. Sekarang, kami sudah sampai di Grand Seria Bowling Center. Faiz sudah bersedia? Kamu sudah sedia? Sudah. Aku dah sabar ni kan kalahkan kamu. Kalau mau tahu siapa yang menang, mendapat poin yang tinggi, dan saksikan bersama. Lanjut tah. Masa yang terluang kalau dibiarkan ianya akan pergi begitu sahaja. Jadi bolehlah anda datang ke sini bersama rakan-rakan bagi mengisi masa lapang yang ada.
macam mana? Puas sudah kamu main boleg? Dah, apa kami kalah ha? Dua apa tu? Jangan risau. Lepas ni, aku kan bawa kamu ke tempat lain lagi. Tempat ni boleh menenangkan fikiran kamu. Yang kusut tadi. Okey tak? Bah, lanjut tak? Ini dia tempat yang Faiz maksudkan tadi, tempat yang boleh menenangkan fikiran kita iaitu Taman Rekreasi Hutan Sungai Liang. Bah, mari kita kena masuk. Di zaman sekarang memang susah untuk kita berpisah dari gadget kerana banyak kemudahan yang boleh kita perolehi darinya. Tetapi penggunaan gadget yang berlebihan boleh mengganggu taraf kesihatan kita, terutama sekali otak dan mata kita. Jadi kita perlu mengimbangi penggunaan gadget sehari-hari. Mengikut pakar psikologi, melihat warna hijau atau kehijauan hutan mampu mempengaruhi mood dan fikiran manusia menjadi lebih tenang dan pastinya boleh menyegarkan mata kita. Banyak tempat-tempat menarik yang terdapat di Brunei Darussalam. Rugi rasanya kalau kita ni tidak pernah mengunjungi tempat-tempat yang menarik ini. So, start ni, jangan lagi kita ni banyak menggunakan gadget dan hargai alam semula jadi. Selepas ini, kami akan beredar ke daerah Tutong. Yep, sekarang kami berada di Mercu Tanda Kenangan Daerah Tutong yang menjadi salah satu tempat menarik buat pelancong-pelancong yang datang ke Brunei Darussalam. Bah, lanjut tak kita ni melihat kawasan sini? Bah, lanjut tak? Ini dia destinasi kami yang seterusnya iaitu daerah Tutong. Untuk pengetahuan anda, daerah Tutong terletak di antara daerah Belait dan daerah Brunei dan Muara. Sekarang, kami berada di Kompleks Pasar Neka dan Tamu Tutong. Di sini terdapat pelbagai jenis barangan yang dijual termasuklah makanan dan minuman. Bercakap mengenai dengan makanan, di daerah Tutong memang sangat popular dengan pulut panggang Tutong. Kamu pandai ke nak makan pulut panggang Tutong? Pandai? Bah, lanjut kita ni mencari di mana ada berjual pulut panggang Tutong. Sambil-sambil tu dapat jom kita ni melihat apa yang dijual di sini. Okey? Bah, lanjut tak? Kompleks Pasar Neka dan Tamu Tutong terletak berdekatan dengan Pekan Tutong. Di sini terdapat pelbagai jenis barangan yang dijual termasuk tumbuh-tumbuhan, kraft tangan, buah-buahan, sayur-sayuran segar dan bermacam-macam lagi. Kalau dilihat di media-media sosial, cari sahaja tentang daerah Tutong, pulut panggang Tutong adalah antara yang popular di sini. Kami pun tidak melepaskan peluang ini untuk mencoba makanan-makanan yang ada dijual di sini. Apa yang menariknya, tamu ini hanya beroperasi setiap hari Khamis sahaja setiap minggu. Kami pun sudah dapat apa yang kami mahukan. Selepas ini, kami akan beralih lagi ke tempat yang lain. Ke mana? Nantikan selepas ini. Bah, makan dah dulu. Alhamdulillah, semakin banyak aktiviti-aktiviti riadah yang kami lakukan, semakin kurang kami menggunakan gadget. Semoga ianya akan berterusan sampai bila-bila. Selepas ini, kami akan beralih ke destinasi yang terakhir, daerah Brunei dan Muara. Apa yang kami lakukan di sana, semuanya selepas ini.
destinasi terakhir kami iaitu daerah Brunei dan Muara. Pastinya banyak tempat-tempat menarik yang boleh dikunjungi sama-sama kita menimba ilmu dan juga menikmati keindahan alam. Dan sekejap saja lagi kami akan pergi ke Kampung Air yang mana ini adalah sebuah kampung yang berada di atas air yang terbesar di Asia Tenggara. Jadi sebelum ini, pernah Keindah kamu pergi ke Kampung Air? Pernah. Fikir dah pernah tadi. Tapi Faiz ada satu soalan. Kamu tahu Keindah berapa banyak buah kampung yang ada di Kampung Air? Ini pun kamu mesti tahu sebenarnya. Di Kampung Air terdapat lebih dari 40 perkampungan kecil yang terdapat di Kampung Air. Baik, sekarang lagi Faiz akan kongsikan serba sedikit cerita pasal Kampung Air. Bot pun sudah menunggu. Lakaslah kita di sana. Okey. Kampung Air adalah perkampungan di atas air yang terbesar di Asia Tenggara. Kampung Air juga terkenal sebagai Venice of the East. Kampung Air sebenarnya terdiri daripada perkampungan kecil yang dihubungkan oleh lebih dari 29,140 meter jambatan kaki dan merangkumi 4,200 binaan termasuk rumah kediaman, masjid, restoran, kedai, sekolah dan sebagainya. Pengangkutan utama di kampung ini ialah sampan yang kebiasaannya dilengkapi dengan enjin bot, teksi air persendirian atau swasta yang kebanyakannya menyerupai bot laju panjang, menyediakan perkhidmatan pengangkutan yang pantas. Ini adalah jambatan Raja Isri, Pangeran Anak Haja Saleha yang mana ianya menghubungkan pusat bandar dan kampung Sungai Kebun di Bandar Seri Begawan. Jambatan ini dibuka rasmi pada 14 Oktober 2017 yang lepas. Zaman yang serba moden ini memang tidak dinafikan remaja dan gadget susah untuk dipisahkan. Kemana saja mereka pergi, pasti ada gadget di tangan mereka. Tidak kira telefon bimbit, tablet dan sebagainya. Oleh itu, ambil sedikit masa untuk kita menghargai keindahan alam di sekeliling kita. Jadi dari tadi, kita sudah pun berada di Kampung Air dan sekarang kami berada di Taman Mahkota Jubli Emas. Jadi kamu mau naik beca ataupun jalan kaki ni? Naik beca lah. Naik beca. Bah, lejitah. Inilah. Hendak pergi ke taman ini, ianya mengambil masa 3 ke 5 minit sahaja untuk sampai ke sini dari Kampung Air. Pembinaan taman ini bermula pada Januari 2016 yang mana ianya termasuk di dalam Rancangan Kemajuan Negara RKN ke-10 di bawah Kementerian Pembangunan Negara Brunei Darussalam. Taman ini berkeluasan kira-kira 12 hektar atau 30 ekar dan dibuka rasmi pada 22 Oktober 2017 oleh Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Muizzaddin Wad Daulah Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam bersempena dengan sambutan Jubli Emas Baginda menaiki tahta. Bah, malam ni apakan kita ni makan ya? Aku mau ayam salai. Ayam salai. Kuih tiaw sama air kelapa. Okey, jadi tahu semua makanan yang kamu sebut tu ada arah satu tempat tadi. Lepas ni kita ni ke sana. Tapi sebelum itu, mari kita ni sembahyang maghrib dulu lah. Bah, lejitah. Di sini terdapat pelbagai jenis makanan dan minuman yang dijual. Bukan itu saja, buah-buahan, sayur-sayuran juga ada di sini. Apa yang menariknya lagi, alat permainan dan juga pakaian juga ada dijual. Sesuai sangatlah dengan nama tempat ini, Pasar Pelbagai Barangan Gadong. Kamu lapar sudah? Lapar. Bah, lakaslah kita ni balik.
Pasar pelbagai barangan gadong sebelum ini dikenali sebagai Pasar Malam Gadong. Banyak makanan-makanan yang sedap dijual di sini. Jujur Faiz katakan, kalau ikutkan hati, semua ingin dibeli. Jadi buat pelancong-pelancong yang datang ke Brunei, ini adalah tempat yang wajib dikunjungi. Memang rugi kalau tidak kemari. Tempat ini mula beroperasi seawal 4 petang dan dibuka sehingga pukul 12.30 malam. Antara makanan kegemaran Faiz di sini adalah seperti pais daging, ayam salai, kuih-kuih tradisional seperti kuih gatas, onde-onde, penyaram dan macam-macam lagi. Tapi ingat, kalau membeli di sini, jangan sampai melakukan pembaziran. Jadi awak mulai sekarang, kurangkan penggunaan gadget dan perbanyakkan aktiviti riadah. Saya Faiz, jumpa lagi. Assalamualaikum. Wah, makan tah. Baca doa. Peluang keemasan ini tidak kami lepaskan untuk mengambil gambar dan bersuah foto sebagai kenang-kenangan dan pastinya untuk dikongsikan di Instagram dan Facebook. Pada masa yang sama dapat juga memperlihatkan keindahan negara Brunei Darussalam bagi siapa sahaja yang melihatnya.